Selamat datang ke channel Cikgu Mendel. Dalam video kali ini kita akan bincangkan bab yang ke-6, sokongan, pergerakan dan pertumbuhan. Okey, jenis sokongan. Kita ada sokongan yang melibatkan rangka dalam, rangka luar, rangka hidrostatik. Ada 3 jenis sokongan. Jadi rangka tu sendiri adalah apa? Rangka ialah sistem sokongan kepada semua jenis haiwan. Jadi sekali lagi kita ulang, kita ada 3 jenis rangka atau jenis sokongan. Yang pertama adalah rangka dalam, yang kedua adalah rangka luar, yang ketiga adalah rangka hidrostatik. Sekarang ni kita pergi kepada yang pertama, rangka dalam. Rangka dalam mudahlah, dia dalam badan, iaitu melibatkan tulang atau rawan dalam badan. Contohnya macam manusia, kita ada rangka dekat dalam kita atau tulang dekat dalam kita. Kita ada tulang rusuk, tulang belakang, tulang kaki, tulang lengan. Jadi semua itu adalah dalam badan. Apa fungsi rangka dalam ni, tulang-tulang ni semua akan menyokong berat badan. Akan menyokong berat badan. Contohnya tulang belakang pun salah satu fungsi dia akan menyokong berat badan. Tulang kaki apatah lagi lah akan menyokong berat badan. Sebab apa? Badan tu di atas, kaki di bawah. Selain daripada itu, dia akan lindungi organ dalaman. Sebagai contoh, tengkorak kita, tulang tengkorak, ataupun atas kita ada tulang kranium, ataupun tengkorak lah. Jadi dia akan lindungi apa? Dia akan lindungi otak. Kemudian kita ada tulang rusuk. Tulang rusuk dia akan lindungi jantung, peparu dan semua yang ada bahagian berdekatan dengan tu, hati. Dia akan lindungi organ dalaman, tulang rusuk. Tulang rusuk ni kalau kamu buka baju kan, kamu buka baju, kamu tengok kat cermin, kamu sedut nafas, dia akan naik. Tulang tu akan naik. Kalau hembus nafas, tulang tu akan turun. Jadi kat bahagian dalam tulang rusuk tu dia ada organ-organ penting seperti peparu, jantung, hati yang akan dilindungi oleh tulang rusuk manusia tu sendiri. Kemudian kita ada fungsi selain daripada itu, kekal bentuk badan. Jadi dia akan fungsi dia kekal bentuk badan. Jadi bentuk badan tu tak berubah lah. Dia tak macam ameba. Ameba dia boleh berubah bentuk badan, dia tidak kekal. Untuk apa? Untuk dia menangkap mangsa-mangsa dia dalam proses fagositosis. Macam manusia, kita kekal bentuk dia macam tu kan. Kepala berubah tak bentuk? Bulat kepala, bujur ke, bulat ke kan. Tangan ada berubah ke dia punya bentuk? Tak ada lah berubah. Dia mungkin dia memanjang atau memendek ataupun dia membesar lah. Tapi secara umumnya bentuk dia akan sama. 5 jari itu 5 jari lah sepanjang hayat. Kemudian dia adalah asas pautan otot. Jadi otot akan berpaut di situ. Okey, kita pergi kepada vertebrata. Jadi vertebrata ni yang paling terkenal sekali lah dalam sistem rangka jenis sokongan ni, mempunyai rangka dalam. Jadi vertebrata confirm lah dia ada sistem sokongan, rangka dalam, tulang di dalam. Dia ada contohnya sebagai vertebrata darat, vertebrata akuatik. Darat ni duduk di darat lah. Jadi juga ada haiwan yang di antara. Dia duduk di darat pun duduk, tinggal di air pun dia tinggal. Jadi dia adalah special ability, keupayaan istimewa untuk dia hidup. Kita pergi dulu kepada vertebrata darat. Dia mempunyai rangka yang kuat, tegar. Maksudnya dia takkan mudah berubah. Jadi memerlukan tekanan yang tinggi, daya yang tinggi, barulah dia kemungkinan akan patah atau rosak. Dia kuat dan tegar. Dia akan menyokong badan, lengkungan pelvis, pectoral kuat untuk sokong badan. Ni contohlah, nanti kita akan tengok yang mana satu lengkungan pelvis ni, yang mana satu pectoral. Dan tengoklah, ni ada gambar. Kalau kamu nampak sini, cikgu ada lukis sikit-sikit. Tapi kamu nak lagi detail, kamu bacalah buku teks kamu tu. Buku teks agak menarik ya, dengan warna dia, dengan gambar yang ada dia. Kamu baca buku teks saja pun dah cukup, tak perlu beli buku rujukan. Kemudian kita ada vertebrata akuatik, iaitu haiwan akuatik yang dia bertulang dalam, dia rangka dalam. Jadi rangka dalam kecil sajalah.
lengkungan pelvis, pectoral kecil dan lemah. Jadi sebab dia tak memerlukan sokongan kepada tubuh badan atau berat badan, tumbuhan akuatik ni. Kenapa dia tak memerlukan sokongan kepada badan? Disebabkan oleh dia disokong oleh keupayaan air. Sebab dia hidup kat air kan, disokong oleh keupayaan air. Jadi dia akan membentuk badannya untuk dia beradaptasi dengan air itu sendiri. Jadi berat badan disokong oleh air. Kalau kamu tengok kat tepi ni, kita ada gajah kat sini kan. Gajah. Jadi lengkungan pectoral ni dekat sini, dia besar, dia kuat, dia tegar. Kemudian lengkungan pelvis pun dia besar. Jadi kenapa dia ada besar, tegar dan kuat ni? Untuk dia sokong berat badan. Gajah kan, gajah berat lah, puluh-puluh kilo, beratus kilo dia. Jadi dia memerlukan lengkungan pectoral, lengkungan pelvis, tulang dalam yang kuat dan tegar supaya dia dapat menyokong berat badan. Kemudian berat badan itu dia sokong dengan apa? Dengan pautan oleh otot pada tulang-tulang. Jadi kemudian kalau kita tengok ikan paus kat sini, ikan paus tulang dalam juga, dia lengkungan pectorals, lengkungan pelvis kecil dan lemah. Jadi lengkungan pelvis, lengkungan pectoral ni kecil dan lemah. Jadi dia tak berapa nak membesar macam gajah ni. Sebab apa? Sebab dia ada sokongan pada badan dia oleh air. Sokongan berat oleh air. Jadi air itu akan membantu dia untuk pergerakan dia. Untuk membantu dia untuk dia bergerak ke arah sesuatu. Jadi air itu akan membantu. Air akan mengapungkan juga dia. Jadi dia ada teknologi lah. Bukan teknologi, dia ada adaptasi pada diri dia tu sendiri yang menyebabkan dia boleh bergerak daripada satu tempat ke satu tempat yang lain. Dalam buku teks kamu ni ada dua contoh yang diberikan untuk bagi kefahaman tentang bab sokongan pergerakan dan pertumbuhan, iaitu melibatkan burung dan manusia. Kita pergi dulu kepada burung. Untuk burung, jadi kamu nampaklah kat sini ada burung. Untuk burung, of course lah, pastinya dia ada tulang dekat dalam, dan tulang ni dicipta ataupun dia punya ciri-ciri tulang tu, dia mesti ada adaptasi ataupun ubah suaian. Boleh ke ubah suaian? Taklah ciri-ciri tulang tu dia mesti untuk bantu burung tu untuk terbang. Jadi maksudnya ciri-ciri tulang tu dia mesti membantu burung tu untuk terbang. Jadi dia tak bolehlah membebankan burung tu untuk terbang. Kalau dia membebankan burung tu untuk terbang, susahlah burung tu untuk terbang. Sebab tu dia ada tulang sternum, iaitu tulang dada dia. Kamu nampak kat sini tulang sternum. Pipih dan luas. Pipih dan luas. Jadi dia tak memerlukan tulang yang tebal. Kalau tebal, kemungkinan dia akan lagi berat. Jadi dia bentuk dia tulang sternum tu, tulang dada, pipih dan luas. Di tulang of course lah tempat pelekatan otot. Dan tulang burung juga dia berongga ringan. Jadi bila dia berongga, dia akan meringankan lagi tulang tu. Kalau dia padat, dia tidak ada rongga, of course tulang tu akan jadi lagi berat. Bila lagi berat, burung tu punya berat badan dia akan bertambah. Apabila berat badan dia bertambah, burung tu akan susah nak terbang. Sebab tu lagi kecil burung, lagi mudah dia nak memulakan penerbangan. Kalau lagi besar burung tu, kadang-kadang dia susah nak memulakan penerbangan. Kamu boleh tengoklah kat YouTube ada banyak burung-burung yang besar ni. Dia susah sikit nak terbang. Dia kena panas dulu badan dia. Dia kena ambil dulu, tukar dulu tenaga-tenaga dia untuk meluncur di udara. Dan kalau burung-burung yang kecil ni, dia tak ada masalah sangat. Tambah-tambah burung yang ringan-ringan. Jadi dia cepat, dia mudah nak terbang. Burung juga mempunyai tengkorak yang kecil. Jadi apabila tengkorak dia kecil, dia tidak memerlukan berat badan yang tinggi lah. Jadi dia akan jadi ringan. Bagi contoh manusia. Manusia dia ada 206 tulang. Jadi ini untuk manusia yang dewasa lah. Sebab kalau bayi dia ada 275 tulang. Tulis sikit. Bayi 275 tulang. Kalau yang dewasa dia ada 206 tulang.
terdiri daripada rangka paksi dan rangka appendage. Okay. Manusia ada dua jenis rangka ni, pembahagian dia, rangka paksi dan rangka appendage. Kamu boleh tengok gambar rajah, lukisannya agak cantik lah dalam buku teks kamu, muka surat MS, muka surat 122. Jadi dekat situ ada tunjuk macam seolah-olah ada seorang lelaki rasanya sedang nak berlari kan, tulang dia. Jadi dia ada pembahagian kepada dua, iaitu rangka paksi dan rangka appendage. Kita pergi dulu kepada rangka paksi. Rangka paksi terdiri daripada tengkorak, tulang rusuk, sternum, turus vertebra. Jadi kita akan pergilah, kat sini ada cikgu ada lukiskan tentang tengkorak ataupun rangka manusia. Okey, rangka manusia. Kemudian kita ada rangka appendage. Rangka appendage dia terdiri daripada lengkungan pectorals, tulang lengan, lengkungan pelvis, tulang kaki. Jadi kita ulang sikit, manusia ada 206 tulang. Tapi kalau bayi, dia ada 275. Kenapa boleh jadi berkurang? Sebab tulang tu dia bergabung antara satu sama lain, dia berkurang lah sebab bayi dia baru lahir. Jadi sebab itulah kecederaan senang berlaku pada bayi berbanding dengan yang dewasa. Bayi ni dia fragile, rapuh, dia mudah bermasalah kalau kita tak handle dengan berhati-hati. Kalau yang dewasa ni, dia banyak tulang yang dah bersambung, jadi dia kira sebagai satu tulang. Kemudian dia terdiri daripada rangka paksi, rangka appendage. Rangka paksi, rangka appendage ada dua. Kamu boleh tengok dekat muka surat 122. Ini adalah rangka bagi manusia, rangka bagi manusia. Jadi kita pergi dulu kepada rangka paksi. Rangka paksi terdiri daripada tengkorak. Jadi tengkorak ni dekat mana? Tengkorak. Okay, tengkorak yang inilah. Jadi dia tengkorak ni dia terdiri daripada dua bahagian. Tengkorak ni terdiri daripada dua bahagian. Yang bahagian depan ni kita panggil sebagai tulang muka. Okay, tulang muka. Dekat tulang muka ni kita nampak ada soket mata, soket hidung, dan di tepi itu bahagian lateral, bahagian sisi ada tulang telinga. Kemudian ada gigi. Gigi itu pula dekat bahagian atas gigi itu kita panggil rahang atas, bawah gigi kita panggil rahang bawah lah. Okey. Jadi tulis sikit supaya nanti kamu boleh gunakanlah. Soket mata, soket hidung, kemudian kita ada soket telinga, kemudian kita ada gigi, rahang atas, rahang bawah, kemudian kita ada soket telinga dah kan. Jadi itu adalah bahagian tengkorak tulang muka. Kemudian atas tengkorak ni, atas bahagian tengkorak, atas tulang muka ni, yang atas tu kita ada tulang kranium. Tulang kranium yang ini. Jadi tulang kranium ni apa fungsi dia? Dia akan melindungi otak lah. Jadi dalam tu ada otak. Jadi rangka paksi kita ada tengkorak. Jadi dalam tengkorak ni ada dua jenis yang kamu kena ingat dan fahamkan. Yang pertama adalah tulang muka, yang kedua adalah tulang kranium. Di tulang muka ni, bahagian muka kita tu adanya bahagian-bahagian soket untuk kita punya organ panca indera kita, organ deria kita. Seterusnya kita akan pergi kepada turus vertebra. Okey, turus vertebra. Jadi turus vertebra ni dekat mana? Kat sinilah yang belakang ni. Turus vertebra. Jadi turus vertebra ni dia ada 33 tulang kecil. Okey, dia ada 33 tulang.
Okay. Dia ada 33. Jadi maksudnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kat atas ni 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sampailah 33 yang menjadi tulang belakang kita. Tulang belakang. Tulang vertebra. Dia antara satu turus vertebra dengan satu turus vertebra. Dia akan ada cartilage atau rawan yang akan melindungi tulang tu. Apa fungsi turus vertebra ni? Dia untuk melindungi saraf tunjang. Jadi dalam turus vertebra ni ada saraf tunjang. Dia akan melindungi saraf tunjang. Saraf tunjang ni apa fungsi dia? Dia akan membawa maklumat-maklumat dalam bentuk signal elektrik. Maklumat-maklumat daripada tangan, daripada kaki, daripada peparu, daripada jantung, daripada buah pinggang, daripada testis, daripada penis, daripada kulit. Semua ni akan masuk pergi ke saraf tunjang dan maklumat tu akan dihantar pergi ke otak. Yang ni dalam sistem saraf. Jadi saraf tunjang ni sangat-sangat penting dilindungi. Kalau ada sesuatu berlaku pada saraf tunjang, kemungkinan lumpuh boleh berlaku pada manusia tu. Jadi sangat-sangat bahayalah. Sebab tu tulang belakang ni atau turus vertebra diperlukan untuk melindungi saraf tunjang. Dan turus vertebra ni dia boleh melentur. Dia kuat dan boleh melentur. Sebab tu ada setengah-setengah orang dia punya lenturan tu sangat menakjubkan. Kita boleh tengoklah kalau atlet-atlet gimnas ni kan, dia boleh lentur, bengkok badan dia tu sangat menakjubkan. Ada setengah orang dia tak boleh lah sebab dia tak praktis daripada mula. Tapi dia punya pelenturan tu ada pelenturan supaya nanti kita boleh bengkok badan kita dan kita tak ada masalah. Jadi tulang belakang ni, turus vertebra ni ada 33 tulang kecil ataupun vertebra. 33 vertebra atau tulang kecil. Ini adalah rangka paksi yang kedua. Dalam rangka paksi ada yang keduanya. Dia punya bahagian ya. Yang pertama kita ada tengkorak, yang kedua kita ada yang pertama kita ada tengkorak ini, kita ada tengkorak, yang kedua kita ada turus vertebra B. Kemudian C kita ada tulang rusuk dan sternum. Okey. Jadi ini tulang rusuk lah. Kita tukar warna lain. Tulang rusuk. Kemudian kita ada sternum di tengah-tengah ni. Jadi ia ni terdiri dalam rangka paksi. Ingat ya, sistem rangka manusia terbahagi kepada dua. Kamu tengok muka surat 1122 terbahagi kepada dua, rangka paksi dan rangka appendage. Kita masih lagi dalam rangka paksi ni. Rangka paksi pula terdiri daripada tiga bahagian utama. Yang pertama tengkorak, kedua turus vertebra, yang ketiga adalah tulang rusuk dan sternum. Jadi yang ini C lah. C. Tekak warna. Okey, kita ada A, ada B, kita ada C. Nak beritahu kamu ni betapa pentingnya dia. Jadi sternum ni dia akan ada sambungan kepada tulang rusuk. Sternum yang tengah-tengah ni dia ada sambungan kepada tulang rusuk. Tulang rusuk kita ni ada 12 pasang. Jadi 12 pasang tulang rusuk. Nombor 1 hingga 7 dia akan bersendi dengan sternum secara terus. Okey, 1 hingga 7 dia bersendi terus. Sendi terus sternum. Jadi kalau kita buat warna merah ni, 1 2 3 4 5 6 7. Nampak tak? Dia bersendi terus dengan sternum. Sendi terus dengan sternum. Apa maksud sendi terus dengan sternum? Dia bersambung terus dengan sternum. 1 sampai 7. Kemudian nombor 8 9 dia bersambung dengan nombor 7. Dia bersambung dengan nombor 7 dan dia ada satu lagi sebenarnya tertinggal tulang ni. 8, 9, 10 ada satu lagi. Dia bersambung dengan nombor 7.
Maksudnya dia ada bergabung, dia fuse dengan nombor 7. Kemudian ada tulang yang akan tergantung. Jadi dia tak bersambung dengan sternum yang kat tengah-tengah tu. Okey. Ia adalah 11 dan 12. Samalah kat sini pun ada 11 dan 12. Dia tak bersambung. Dia tak sambung. Okey, sekali lagi. Kita ada 7 tulang rusuk yang akan bersambung terus dengan sternum. Manakala 8, 9, 10 pula, dia tak bersambung terus dengan sternum. Tapi dia bersambung dengan nombor 7. Nombor 7 ni yang akan bersambung dengan sternum. Sekali lagi ya. Nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 akan bersambung terus dengan sternum. Apa maksud bersambung terus? Dia terus bergabung, dia fuse together dengan sternum. Tapi nombor 8, 9 dan 10 dia tak bergabung terus. Dia bergabung dulu dengan nombor 7. Okey, dia bergabung dulu dengan nombor 7 dekat sini ini. Kemudian barulah dia bergabung dengan tulang sternum. Manakala nombor 11 dan 12 pula, dia hanya bergabung dengan tulang belakang sahaja. Tulang belakang. Jadi maksudnya, nombor 1 sampai nombor 12 ni, dia ada gabungan dengan tulang belakang. Dia berpusing pergi dekat tulang belakang. 1 dan 7, dia akan pusing balik. Kat depan tu, dia bergabung dengan tulang sternum. Jadi, dekat depan dia ada tulang sternum, dia bergabung. Kat belakang dia ada tulang belakang. Manakala nombor 8, 9, 10, dekat depan tu dia nak bergabung dengan nombor 7. Dia bergabung dengan nombor 7. Nombor 7 tu yang bergabung dengan tulang sternum. Tapi yang belakang dia tu, dia tetap akan bergabung dengan tulang belakang. Manakala nombor 11 dan 12, dia hanya bergabung dengan tulang belakang. Dia tak ada bergabung dengan tulang sternum di depan. Jadi kalau kamu pegang kat bahagian dada kamu tu, ada bahagian keras kan. Siapa yang kurus tu dia boleh nampak lah, dia boleh kira bilang tulang sternum dia tu. Okey. Lebih kurang macam tu lah ya. Cikgu harap kamu faham lah. Tulang rusuk dan tulang sternum. Apa fungsi tulang rusuk dan sternum ni? Jadi kalau kita tengok tadi yang turus vertebra, fungsi dia akan melindungi saraf tunjang yang ada dekat dalam. Untuk tulang rusuk dan sternum ni, tujuan utama dia adalah melindungi organ utama di dalam tulang rusuk tu, iaitu jantung dan peparu. Jadi, lindung jantung peparu. Okey. Kalau dalam buku teks, kamu cubalah baca buku teks. Buku teks agak menarik ya. Dia tak adalah susah sangat. Kamu boleh baca, tambah-tambah cuti-cuti kan. Boleh baca. Dia ada beritahu dekat dalam tu, dua yang terakhir tu tergantung bebas. Okey. Jadi dua yang terakhir ni tergantung bebas. Kemudian kita pergi kepada rangka appendage. Okey, rangka appendage ni dia terdiri daripada kawasan sini yang kita panggil sebagai clavicle. Ada dalam buku teks ya. Ini muka surat 1, 2, 3. Sebelah 1, 2, 2 lah. 1, 2, 3 kan. Kemudian kamu nampak yang ini dia ada macam bulat besar tu. Okey. Yang itu kita panggil sebagai scapula. Dia macam sayap. Kalau orang yang kurus tu, kalau dia tengok kat cermin, dia pusing-pusing tangan dia tu, dia nampak macam sayap scapula. Yang atas tu, okey, tulang apa tu? Dalam bahasa Melayu dia panggil. Kamu boleh pegang lah, kamu boleh rasa keras dekat atas dada kamu tu, dekat bahu kamu tu ada bahagian depan tu, iaitu clavicle. Yang belakang tu adalah scapula. Kemudian kita ada tangan yang ini. Okey, yang cikgu labelkan tu. Sorry lah ya. Cross tak cukup tempat. Yang tu kita panggil sebagai humerus. Okey, kemudian kita ada radius dan ulna. Okey, radius dan ulna. Kamu boleh tengoklah yang detail dia ya, yang dalam buku radius, ulna. Kemudian kita ada metacarpus, carpus, falang. Jadi kita jumpa dulu falang. Dijumpa dulu adalah carpus. Carpus.
metacarpus, hujung dia adalah falang. Okey. Yang ini adalah bahagian lengan lah, bahagian tangan. Yang bahagian atas ni, cikgu tu tinggal tadi, yang itu adalah lengkungan pectoral. Lengkungan pectoral yang terdiri daripada tulang clavicle dan tulang scapula. Ini adalah lengkungan pectoral. Kemudian dekat bawah kita ada lengkungan pelvis. Okey, lengkungan pelvis sinilah. Lengkungan pelvis. Apa fungsi lengkungan pelvis ni? Lengkungan pelvis akan menyokong berat badan, melindungi pundi kencing dan organ pembiakan. Okay, jadi yang banyak-banyak ni, yang kat tangan ni kita panggil tulang tangan lah. Tulang tangan. Tak apa, nanti cikgu ajar kamu macam mana nak lukis tengkorak manusia ni. Dia tak susah sangat lah. Kemudian kita pergi kepada tulang kaki. Jadi tulang kaki terdiri daripada, sini kita ada femur. Kemudian kita ada kepala lutut ni, warna hijau, cikgu hijaukan ni. Kita panggil patella. Kemudian kita ada yang bahagian belakang dia, ada satu tulang belakang ni. Dia panggil sebagai fibula. Yang ini tibia. Kemudian kita ada bahagian tulang kaki. Okey, tulang kaki, tarsus, metatarsus. Hujung sekali kita ada falang. Okey. Jadi banyaklah kamu nak kena ingat sikit ya tulang manusia ni. Jadi tak upayalah. Memang ada dalam silibus kamu, nak tak nak kena ingat bersama dengan fungsinya. Jadi sekarang ni kita cuba pergi macam mana kita nak lukis. Jadi cikgu akan ulang sekali lagi lah penerangan dia tu. Jadi banyak sikit lah, harap kamu boleh bersabar. Ini yang ada dalam silibus kamu, nak tak nak kena baca dan fahamkan. Okey, yang pertama sekali nak lukis tulang atau sistem rangka manusia ni, kita pergi lukis bahagian atas dulu. Jadi kita bagi lukis bahagian atas. Jadi apa yang pertama sekali nak kena buat, kita lukis di bahagian tengkorak dia lah. Cikgu buat separuh bulatan. Separuh bulatan. Kemudian gariskan dia lah. Lepas tu buatlah separuh bulatan lagi kat bawah. Boleh ya? Kemudian kita buat tulang belakang dia. Selalu cikgu buat zigzag, zigzag, zigzag ni je lah. Okey, zigzag. Kemudian buat bentuk love. Okey. Ada satu lagi love kat sini. Boleh lah ya. Tak ada lah nak special sangat. Okey, besar tulang punggung dia. Lantaklah ya. Kemudian kita buat petak segi. Kamu warnakan dia lah. Dia tak pernah kena ni sebab kat situ adalah tengkor dia punya leher. Okey, warnakan dia. Lepas tu buat bulatan. Okey, warnakan lah. Warnakan. Lepas tu buat kawasan lengan dia. Kamu boleh buat bagi lawa lagi lah. Cikgu ni buat ikut dan lah. Okey, lepas tu petak segi. Ada 3 petak. 3 pula ada 2. Kemudian ada 2. 1, 2. Buat dia punya hujung jari. Kemudian kaki. Lepas tu buat bulat sikit. Buatlah. Okey. Dia memang tak nak lawa, tapi at least kamu tahu itu adalah bahagian tengkorak tu lah. Okey. Kemudian dia ada tulang rusuk. Di depan tulang rusuk tu kita ada sternum. Okey, ada sternum. Dan di sternum tu kamu kena ingat ada 2 tulang yang akan keluar, tergantung. Okey, sekarang kita pergi cuba namakan sekali lagi. Walaupun tadi dah ada namakan, kita nak bagi ingat betul-betul ni supaya nanti kamu tak ada masalah lah. Ingat betul-betul. Untuk bahagian manusia ni, sistem rangka manusia, ni sistem
rangka manusia. Dia terdapat dua. Yang pertama adalah rangka paksi. Yang pertama adalah rangka paksi. Jadi rangka paksi ni terdiri daripada apa? Kita ada tengkorak. Ni E lah tengkorak. Yang pertama. Bubuh warna dia merah. Tengkorak ni dia ada dua pula pembahagian dia. Iaitu kita ada tulang muka. Jadi dekat tulang muka tu ada apa? Adanya soket mata, soket hidung, dan dia juga ada gigi lah. Okey. Kita ada soket mata, soket hidung, gigi. Atas gigi tak ada rahang. Nak tulis lah kan. Rahang atas, rahang bawah. Okey. Di atas gigi kita ada rahang atas, di bawah gigi kita ada rahang bawah. Soket mata, soket hidung. Kalau labelkan ni soket mata lah. Kemudian ni soket hidung, kemudian gigi, kemudian kita ada rahang atas di atas gigi. Kita bubuh warna lain lah. Rahang atas di atas gigi, rahang bawah di bawah gigi. Itu adalah bahagian pertama pada tengkorak yang ada dalam kamu punya buku teks ni. Kemudian kita pergi kepada bahagian yang kedua. Pada tengkorak kita ada tulang kranium. Di tulang kranium ni dekat mana? Atas ni. Jadi apa fungsi tulang kranium ni? Dia akan lindungi otak. Dia akan lindungi otak. Boleh ya? Jadi rangka paksi tadi kita ada tengkorak. Yang kedua, pada rangka paksi ni kita ada juga turus vertebra. Okey, vertebra. Cikgu nak tertulis vertebrata pula kan. Turus vertebra. Turus vertebra ni adalah tulang belakang. Jadi tulang belakang ni ada dekat mana? Ini. Okey. Ini adalah turus vertebra. Turus vertebra. Jadi turus vertebra ni terdiri daripada apa? Dia terdiri daripada 33 tulang kecil. Tulang kecil kita panggil dia juga sebagai vertebra. Okey, 33 tulang kecil. Daripada bawah tengkorak ni dia susun satu persatu sehinggalah masuk ke tulang punggung. Sehinggalah tulang punggung ada 33 tulang kecil. Apa fungsi turus vertebra ni? Akan lindungi saraf tunjang. Apa fungsi saraf tunjang pula? Akan hantar impuls ke otak. Akan hantar impuls ke otak. Impuls ni apa? Maklumat elektrik daripada kulit, daripada organ dalam badan. Contoh organ dalam badan ni hati, jantung, buah pinggang. Jadi semua ni akan dihantar pergi ke otak melalui saraf tunjang. Jadi organ-organ yang ada di bawah, di badan, di kaki ni, semua maklumat-maklumat itu akan dihantar ke otak menggunakan saraf tunjang yang akan dilindungi oleh turus vertebra. Jadi turus vertebra ni sangat-sangat penting. Kalau sesuatu berlaku pada turus vertebra, dia akan mempengaruhi saraf tunjang. Sangat-sangat bahaya. Jadi kita ada turus vertebra. Seterusnya pada rangka paksi juga terdapat tulang rusuk dan sternum. Terdapat tulang rusuk dan sternum. Jadi tulang rusuk ni dekat mana? Sinilah. Cikgu nak buat warna apa yang ni? Jadi tulang rusuk ni dia ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey.
Samalah kat sebelah tu. Kita kira sekali lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Boleh ya? Cikgu padam saya ini. Okey, daripada nombor 7 tu, nak berwarna. Inilah gelap sikit kan. Daripada 7 tu, dia akan keluar nombor 8. Dia akan keluar nombor 9. Dia akan keluar nombor 10. Okey. Jadi daripada 7 kita ada 8, 9, 10. Dan ada 2 yang tergantung, nombor 11 dan 12. Sekali lagi, nombor 1 sehingga 7 dia akan berkeliling, bersentuhan, bergabung dengan tulang di belakang badan kita, tulang belakang iaitu turus vertebra, dan dia kat depan bergabung, bersendi dengan sternum. Ni sternum. Di tengah-tengah ni sternum. Jadi dia bersendi terus dengan sternum. Manakala tulang rusuk nombor 8, 9, 10, dia akan bergabung dengan tulang belakang kita, tapi yang kat depan dia akan bersambung dengan nombor 7. Dia akan keluar daripada nombor 7. Manakala nombor 11 dan 12 pula, dia akan keluar bersendi terus dengan tulang belakang, tapi dia tak bersendi dengan sternum yang kat depan. Jadi kita ada bukan lebih kurang, kita ada 12 pasang tulang rusuk. Sebab apa 12 pasang? Kita ada kiri dan kanan. Okey, kita ada kiri dan kanan. Kita ada sebelah ni, kita ada sebelah ni pula. Apa fungsi? Kita tulis sikitlah. Tulang rusuk. Tulang rusuk dan sternum. Nombor 1 dan 7 sendi terus tulang vertebra dan sternum. 8, 9, 10 sendi terus tulang vertebra. Kemudian dia sambung nombor 7. Okay, dia sambung dengan nombor 7. Kemudian nombor 11, 12 tulang rusuk tergantung. Okay, tulang rusuk tergantung. Gantung bebas. Dia hanya bersendi tulang vertebra. Boleh ya? Apa fungsi tulang rusuk dan sternum ni? Akan lindungi organ penting. Organ penting ni contohnya apa? Jantung dan peparu. Jantung, peparu. Jadi maksudnya dekat dalam ni dia ada jantung, dia ada peparu. Boleh ya? Tulang rusuk dan sternum. Itu adalah rangka paksi. Jadi rangka paksi ni terbahagi kepada 3. Yang pertama adalah tengkorak, yang kedua adalah turus vertebra, yang ketiga adalah tulang rusuk dan sternum. Sekarang ni kita akan pergi kepada nombor 2, iaitu rangka appendage. Rangka appendage. Jadi kita pindahkan sikitlah yang ni, tulang turus vertebra ni pergi ke bawah. Okey, rangka appendage. Jadi rangka appendage ni ada apa? Dia ada, kamu tengok dalam muka surat 1, 2, 3 tu ya. Lengkungan pectoral. Okey, lengkungan pectoral. Jadi lengkungan pectoral ni dia terdiri daripada clavicle, tulang clavicle dan tulang scapula. Jadi kita ada tulang clavicle,
tulang scapula. Jadi kedua-dua ni dia adalah lengkungan pectorals. Seterusnya kita pergi pada bahagian kedua rangka appendage ni. Ini satu, yang ni dua, iaitu tulang tangan. Jadi tulang tangan ni terdiri daripada, kita bubuh warna lain, warna biru, humerus. Kemudian kita ada radius dan ulna. Kemudian bahagian pergelangan tangan tu kita ada carpus. Yang ni. Okey, nak bagi nampak dia lagi warna merah cikgu lukis. Carpus. Kemudian yang kedua tu kita ada metacarpus. Hujung jari jemari kita ni kita ada falang. Kamu nak lebih jelas, kamu tengok dalam buku lah. Dalam buku muka surat 1, 2, 3 muka surat. Boleh ya? Itu adalah tulang tangan. Seterusnya kita akan pergi kepada lengkungan pelvis. Okay. Yang ketiga kita ada lengkungan pelvis. Jadi lengkungan pelvis ni bersendi dengan rangka paksi. Jadi dia akan membentuk sepasang tulang punggung. Jadi membentuk sepasang tulang punggung. Jadi ini satu tulang punggung, ini satu lagi tulang punggung. Jadi ada dua lah tulang punggung, kiri dan kanan. Tulang punggung ada dua, kiri dan kanan. Jadi dia ada sendi yang akan bercantum ni. Dekat tengah-tengah ni masih ada lagi turus vertebra. Di seolah-olah macam dalam tulang punggung tu masih ada lagi turus vertebra yang dia bersendi dengan turus vertebra, dan dia bersendi antara satu tulang punggung dengan satu tulang punggung yang lain. Itu adalah lengkungan pelvis. Apa fungsi lengkungan pelvis ni? Fungsi dia akan sokong tubuh badan lah. Terutama sekali bahagian atas. Dia akan sokong tubuh badan. Yang kedua, dia akan lindungi pundi kencing dan organ pembiakan. Ada dalam buku teks ya. Yang ni sebenarnya adalah untuk bantu kamu lebih faham lah. Sepatutnya kamu kena dengar dulu cikgu kat sekolah ajar macam mana. Kemudian habis bahagian yang ketiga, lengkungan pelvis, kita ada bahagian yang keempat lah. Tak cukup dah ni, tempat dia penuh. Cikgu letak dia dekat bawah. Yang keempat kita ada tulang kaki. Okey, yang keempat kita ada tulang kaki. Untuk tulang kaki, kita ada bahagian ini, kita panggil sebagai femur. Kepala lutut, patella. Semua orang boleh pegang lah kepala lutut dia kan. Kemudian kita ada betih kering kita ni, yang tebal ni, tibia dan fibula. Kamu boleh tengok lah ya, gambar rajah yang lebih elok dalam buku teks. Yang ni cikgu lukis untuk mudahkan kamu. Kalau cikgu mengajar dalam kelas, cikgu ramai-ramai minta semua orang lukis bersama-sama dengan cikgu. Tapi disebabkan ini video online, tak upayalah. Kamu kena praktis sendiri. Dia yang pertama, bahagian yang pertama kita ada tarsus. Kemudian kita ada metatarsus. Last sekali kita ada falang. Okay, jadi kaki ni untuk pergerakan lah. Itu adalah macam mana sistem bagi rangka manusia. Terbahagi kepada dua, rangka paksi, rangka appendage. Rangka paksi terbahagi pula pada tiga, tengkorak, turus vertebra, tulang rusuk dan sternum. Bagi rangka appendage pula, dia ada lengkungan pectoral, tulang tangan, lengkungan pelvis dan tulang kaki.
Jadi nak tak nak kamu kena ingat lah. Kalau kamu tak ingat, macam mana kamu nak jawab exam? Cikgu rasa kamu boleh faham. Dia tak adalah susah sangat. Dia namakan struktur tu bersama dengan fungsinya. Kemudian yang paling susah sekali dalam biologi sebenarnya, ini dalam biologi. Sebab sains ni terbahagi pada 3. Biologi, fizik dan kimia yang ada dalam buku teks kamu ni. Ni adalah bahagian pada biologi. Susahnya dalam biologi ni adalah kita nak ingat. Sebab kalau kita tak ingat, kita akan susah kita nak keluarkan benda tu. Seterusnya kita pergi kepada kelebihan tulang berongga. Untuk manusia ni, tulang kita sebenarnya berongga-rongga. Jadi kalau kamu potong tu, dia berongga. Sama juga kalau kamu makan tulang rusuk kan, tengah-tengah tulang tu sebenarnya dia ada lubang dan dia ada sumsum tulang di dalam tu, dan kadang-kadang dia ada rongga-rongga pada tulang tu. Kenapa dia tak bagi padat je? Tuhan tak bina dia padat. Tulang tu totally tulang, dia tak ada lubang-lubang, tak ada rongga-rongga, semua tu tak ada. Kenapa dia buat tulang tu sebagai berongga? Supaya tulang tu dia ringan tapi dia tetap kuat. Jadi maksudnya dengan ada rongga tu, jadi dia ringan. Dia akan mengurangkan berat badan. Jadi bila mengurangkan berat badan, kita kurang guna tenaga untuk menggerakkan tubuh badan kita. Jadi lagi efisien, lagi bagus untuk pergerakan. Jadi pergerakan tu lebih cepat. Lepas tu kita, kalau tulang tu tak padat, dia berongga-rongga, tak memerlukan kalsium dan fosforus yang banyak. Jadi kita hanya perlu kalsium dan fosforus yang kurang untuk kita kekalkan keadaan tulang tu. Boleh faham tak? Tak adalah susah sangat kan. Seterusnya kita pergi kepada kestabilan. Jadi yang ini kestabilan. Pusat graviti, luas tapak. Ada 2 faktor ni yang mempengaruhi kestabilan seseorang tu. Orang lah. Ataupun haiwan, tumbuhan. Tumbuhan, haiwan, apa yang mempengaruhi kestabilan? Jadi dia ada 2 faktor, pusat graviti dan luas tapak. Pusat graviti kita boleh nampak kat sini. Ini pusat graviti. Jadi kalau rendah pusat graviti, rendah seseorang tu, dia punya pusat graviti akan lagi rendah. Jadi bila pusat graviti akan lagi rendah, dia akan jadi lagi stabil. Sebab tu orang rendah susah nak jatuh, orang tinggi ni senang nak jatuh. Sebab apa? Orang yang tinggi, pusat graviti dia tinggi. Orang yang rendah, pusat graviti dia rendah. Jadi orang yang tinggi itu dia lagi mudah nak terjatuh. Sebagai contoh, kalau angin tiup kan, angin tiup orang rendah ke orang tinggi yang mudah terkesan? Orang tinggi mudah terkesan, pusat graviti dia tinggi, dia mudah dijatuhkan oleh angin, contohlah ya. Kemudian ni kalau pusat graviti tinggi, ni dia akan lagi senang nak jatuh sebab dia punya kestabilan tu akan berkurang. Kemudian kita ada luas tapak. Semakin luas tapak yang ni, jadi kalau kamu kangkang kaki kamu berbanding dengan kamu straight yang kaki kamu, kangkang ni lagi susah jatuh ke lagi senang jatuh? Kangkang lagi susah jatuh sebab dia luas tapak tu lagi besar. Okey, berbanding dengan kamu duduk straight macam ni. Jadi contohnya kita ada zirafah, dia akan kangkang kaki dia lah. Jadi untuk meningkatkan kestabilan dia. Jadi kangaroo pula dia akan gunakan ekor dia juga untuk kekalkan tubuh badan dia pada keadaan-keadaan tertentu. Jadi sekarang ni kalau nak mengharapkan 2 ekor kaki dia saja tak cukup, dia guna juga dua kaki saja tak cukup, dia gunakan juga ekor dia untuk dia meningkatkan kestabilan. Boleh ya? Kemudian kita ada juga haiwan-haiwan yang dia adalah rangka luar. Sebab tadi kita tengok yang jenis rangka dalam. Nombor 1 ni kan, rangka dalam. Sekarang ni kita pergi kepada haiwan-haiwan yang dia rangka luar. Apa maksud rangka luar? Dia jadi menggunakan bahagian luar badan dia tu untuk menyokong tubuh badan. Sebagai contoh kita ada invertebrata. Jadi invertebrata ni dia akan gunakan kulit luar dia selalunya untuk menyokong tubuh badan. Dan dia tidak ada tulang kat dalam lah. Kalau vertebrata ni selalunya dia tulang dalam. Manusia ni pun vertebrata juga. Vertebrates. Okay? Terdiri daripada lapisan keras kitin, berlilin atau cengkerang. Jadi rangka luar dia ni ada terdiri daripada lapisan keras kitin yang berlilin dan atau bercengkerang. Jadi haiwan-haiwan yang bercengkerang tu
tubuh badan dia tu, pergerakan dia tu, semua organ-organ dia tu dilindungi oleh lapisan keras kitin yang berlilin atau cengkerang akan melindungi. Macam kita ni, tulang kat dalam kita yang akan melindungi organ-organ tu sebagai tengkorak, bahagian tulang kranium akan lindungi otak. Tulang rusuk akan lindungi organ-organ dalam. Okey, jadi kalau untuk rangka luar ni, iaitu nak tak nak mestilah cengkerang dia akan melindungi organ dalam dia ataupun lapisan keras kitin berlilin. Yang ini contohnya ada pada serangga lah. Jadi dia ada lapisan keras dekat luar tu akan melindungi dalam dia. Jadi apa fungsi dia? Lindungi organ dalaman, kekar bentuk badan, tapak pelekatan otot. Okey, boleh ya. Seterusnya kita pergi kepada rangka hidrostatik. Hidro tu apa? Hidro ni air lah. Jadi rangka ni disokong ataupun pergerakan dia, sokongan dia tu dibantu oleh cecair yang ada di dalam badan dia. Cecair yang ada di dalam badan dia. Jadi dia tidak ada tulang dalam, dia invertebrata, tapi dia berbadan lembut. Terdiri daripada dinding yang berotot, dia akan kawal dan kekal bentuk badan. Jadi hidrostatik itu akan kawal dan kekal bentuk badan dan dia membantu dalam pergerakan. Sebagai contoh cacing lah. Paling mudah sekali cacing. Sekarang ni kita pergi pada proses pergerakan cacing. Yang ni memang ada dalam buku teks kamu sebab tu cikgu ajar lah. Jadi cacing ni bentuk dia, struktur dia memanjang macam ni lah. Okey. Kemudian kalau kita tengok dekat dia punya struktur di sini, dia ada otot membujur. Otot membujur ni maksudnya apa? Dia otot dia bujur daripada bahagian depan ke belakang. Kita ada A kat sini, kita ada B dekat situ. Dia melingkar lah daripada depan ke belakang. Depan tu selalunya kita panggil sebagai anterior. Belakang posterior. Jadi dia melingkar daripada depan ke belakang. Tapi dia ada satu lagi jenis otot. Satu lagi jenis otot ni dia membulat. Kita panggil sebagai otot melingkar. Bubuh warna hitam. Tengok dia membulat. Dia bulat. Yang kita panggil sebagai otot lingkar. Boleh ya? Otot bujur satu, otot lingkar satu. Jadi kedua-dua jenis otot ni sangat-sangat penting bagi cacing ni untuk pergerakan dia. Jadi kita tengok apa macam mana dia boleh bergerak. Yang pertama, nombor satu ni. Tengok gambar rajah tu. Otot membujur, posterior mengecut. Okey, otot membujur, posterior mengecut. Kemudian otot lingkar kendur. Jadi dia ada satu otot akan mengecut, ada satu otot akan mengendur. Jadi cacing tanah pendek dan tebal. Jadi otot membujur yang mana? Yang ini. Yang memanjang ni daripada depan ke belakang. Jadi bila dia kecut, bila dia kecut daripada panjang macam ni, ini A, dia panjang, dia akan jadi pendek lah. Jadi pendek ni nampak, ini pendek. Okey, yang atas tu dia pendek kan. Jadi otot melingkar kendur. Tak apa, nanti kita tengok apa maksud otot melingkar kendur. Cacing tanah jadi pendek dan tebal. Sebab apa? Sebab otot membujur ni dia kecut. Keta di posterior, keta ni adalah bahagian bawah dia. Keta. Okey. Keta posterior cengkam tanah. Apa maksud posterior? Posterior ni bahagian belakang. Posterior, anterior depan. Jadi keta di posterior cengkam tanah. Keta di posterior cengkam tanah. Yang kat depan ni dia akan memanjang. Okey. Yang ni waktu ni dia akan memanjang bahagian anterior. Seterusnya otot lingkar anterior kecut. Otot lingkar anterior kecut. Okey. Tadi dia kendur, ini dia kecut. Otot bujur pula akan kendur. Jadi bila otot bujur kendur, cacing tanah akan jadi panjang dan kurus. Cacing tanah akan jadi panjang dan kurus. Anterior akan panjang ke depan. Jadi ini anterior lah. Anterior akan panjang ke depan.
Dia dah mula start sebenarnya, anterior ni panjang ke depan. Tapi yang ini, bahagian yang kedua ni yang paling jelas sekali, dia akan panjangkan anterior dia tu ke depan. Jadi, kereta anterior akan cengkam tanah. Di sini dia akan cengkam tanah. Kereta posterior akan dilepaskan. Di belakang ni akan dilepaskan supaya dia dapat tarik yang belakang ni ke depan. Jadi segmen akan menjadi pendek, posterior ditarik ke depan. Kita ulang balik sekali lagi ya, supaya nanti kita betul-betul faham. Jadi otot membujur, posterior kecut. Jadi otot membujur yang ini, bahagian belakang, posterior, dia akan kecut. Jadi bila dia kecut, cacing ni jadi pendek. Otot posterior bila dia kecut, otot lingkar dia mesti kendur. Dia mesti salah satu, dia tak boleh dua-dua kecut. Kemudian cacing tanah akan jadi pendek dan tebal. Kereta di posterior cengkam tanah. Kereta ni di posterior akan cengkam tanah. Kereta anterior akan dilepaskan. Kereta ni kat bahagian anterior ni akan dilepaskan, dia akan terangkat sikit lah. Dia nak bergerak ke depan. Jadi waktu ni pula otot lingkar anterior akan kecut. Okey, dah habis dah yang pertama ni, dah habis. Jadi sekarang kita masuk yang kedua pula, otot lingkar anterior kecut. Jadi otot lingkar ni akan kecut. Bila dia kecut, ni otot lingkar, susah sebenarnya cikgu nak terang ni sebab tak ada kat depan kamu. Tebalkan lagi. Otot lingkar ni, okey, dia membulat tu, otot lingkar dia mengecut. Bila mengecut, kamu nampak tak yang ini? Ni dia kecut kan, dia jadi kurus, dia kecut. Otot bujur pula kan kendur. Bila otot bujur ni kendur, dia boleh panjangkan badan cacing tu. Jadi otot lingkar dia akan menyebabkan otot lingkar kecut menyebabkan tubuh cacing tu jadi nipis, kurus. Pada waktu yang sama, otot bujur akan kendur. Bila kendur, dia boleh panjangkan bahagian yang depan dia. Bila dia panjangkan bahagian depan dia, dia akan tolak bahagian depan itu terus ke depan. Pada waktu yang sama, cecair-cecair yang bahagian yang dikuruskan tu akan pergi ditolak ke depan. Nampak tak cecair-cecair tu akan ditolak ke depan, menyebabkan dia bengkak sikit ke depan. Kemudian dia bergerak satu sedikit cecair tu. Okey? Anterior akan panjang ke depan, kereta anterior akan cengkam tanah, kereta posterior akan dilepaskan. Jadi bila kereta posterior dilepaskan, pada waktu yang sama dia akan cuba tolak semua cecair-cecair yang ada dalam badan cacing tu untuk bergerak ke depan. Jadi cacing tu dah bergerak ke depan. Jadi segmen akan jadi pendek balik, posterior akan ditarik ke depan. Jadi yang ini, bahagian yang ini akan ditarik ke depan. Okay. Cikgu cuba sekali lagi. Kan? Nak bagi kamu betul-betul faham. Kalau kamu dah faham, kamu boleh cepatkanlah video ni kepada yang seterusnya. Kita pergi kepada yang nombor 1. Nombor 1 ni, okay? Nombor 1. Okay, otot membujur, posterior kecut. Otot membujur yang ini. Ni otot membujur yang ini otot membujur, cikgu bulatkan. Dia bila dia kecut, dalam keadaan dia panjang, dia akan jadi pendek. Jadi bila dia pendek, kita nampak cacing tu pendek. Pada waktu ni, otot lingkar pula akan kendur. Bila otot tu lingkar kendur, dia jadi tebal. Badan dia tebal. Sebab apa? Sebab dia jadi besar, jadi tebal lah. Sebab dia kendur. Dia dalam keadaan yang biasa. Tapi otot membujur ni, dia kecut jadi pendek. Jadi cacing tanah pendek dan tebal. Kereta di posterior. Posterior ni bahagian mana? Bahagian belakang dia. Jadi bahagian belakang ni akan cengkam tanah kereta ni. Pada waktu yang sama, bahagian anterior ni akan dilepaskan. Jadi bila dia lepas, dia akan naik sedikit. Kita masuk yang bahagian yang kedua. Jadi bila masuk ke bahagian yang kedua, otot lingkar pula anterior kecut. Jadi bila otot lingkar kecut, dia jadi kecut ni. Jadi kecut. Tadi dia tebal kan? Dia tebal. Ini dia kecut. Otot bujur pula kendur. Bila dia kendur, dia boleh panjangkan badan dia. Nampak tak? Dia panjangkan badan dia ke depan. Jadi, dia panjangkan badan dia ke depan. Cacing tanah tu panjang dan kurus. Jadi,
cecair yang bahagian yang dia otot lingkar yang kecut tadi tu, dia akan tolak cecair pergi ke depan. Dia lama kelamaan bahagian keter di bahagian belakang ni akan dilepaskan untuk dia tolak semua. Jadi otot lingkar tu boleh kecut, bahagian belakang ni kecut, dia akan tolak semua pergi ke depan. Jadi segmen akan jadi pendek, posterior ditarik ke depan, dia akan terus bergerak ke depan disebabkan ada pengecutan pada otot lingkar dan otot membujur. Dan cacing itu boleh bergerak daripada satu tempat ke satu tempat yang lain. Sekarang ni kita masuk pada fasa pertumbuhan. Dalam fasa pertumbuhan ni kita akan tengok dan cuba fahamkan melibatkan manusia. Jadi kita ada sigmoid, graf sigmoid, dan juga haiwan berangka luar, atau utama sekali serangga lah. Dalam sigmoid manusia ni, dia ada dua graf kita akan tengok. Yang pertama, graf yang cikgu buat anak panah ni lah. Yang kedua, graf yang kedua kat sini, yang cikgu buat anak panah ni yang kedua. Okey, dia ada nombor 1, nombor 2, nombor 3, 4, 5 dan 6. Sebenarnya tertinggal 6. 5, sorry. Fasa kematian ada 5. Kita pergi pada nombor 1 dulu. Nombor 1, bayi 0 hingga 3 tahun. Lelaki dan perempuan sangat-sangat pesat. Jadi kalau kita tengok dia punya graf ni, nombor 1 ni, fasa permulaan dia sangat-sangat pesat lah. Lelaki dan perempuan dia sama. Jadi kalau tengok graf kat sini, ketinggian dan umur ni lelaki dan perempuan sama. Waktu ni fasa pertumbuhan ni, fasa permulaan dia sangat pesat. Kemudian kita ada kanak-kanak lelaki lebih cepat. Jadi kita ada 4 hingga ke 12 tahun, kanak-kanak lelaki akan lebih cepat, nombor 2. Jadi fasa pertumbuhan ni agak perlahan lah. Dia ambil masa juga, tapi dia meningkat daripada satu tempat ke satu tempat lain. Tapi dia akan tunjukkan yang lelaki itu lebih banyak berbanding dengan perempuan. Kanak-kanak lelaki lebih banyak berbanding dengan perempuan, nombor 2. Yang ni ada dalam buku teks kamu ya, muka surat 132, muka surat 132, 133. Ada dalam buku teks, boleh sama-sama kita tengok lah. Ni cikgu lukis semula. Kemudian kita ada yang nombor 3, remaja. Jadi remaja ni antara umur 13 hingga ke 15 tahun. Pertumbuhan cepat. Waktu ni lelaki akan perlahan. Jadi dekat sini lah. Dekat sini. Lelaki akan perlahan. Yang biru tu lelaki lah. Jadi biru lelaki. Okey, merah perempuan. Jadi perempuan tu akan lebih tinggi. Perempuan selalunya lebih tinggi. Jadi ini kita cakap tentang kebiasaannya lah, majority dia macam tu. Tapi tak semestinya. Kadang-kadang kita nampak pertumbuhan lelaki tu kemungkinan dia lagi tinggi berbanding perempuan. Boleh lah jadi macam-macam, boleh keadaan dia. Tapi kalau kita nak tengok kepada majority manusia tu macam mana, perempuan selalunya akan lagi tinggi berbanding dengan lelaki pada fasa yang ketiga ni. Dan fasa ketiga ni juga adalah fasa pertumbuhan dia pesat berbanding dengan yang sebelumnya. Waktu ni juga akan berlaku perubahan ciri-ciri seks sekunder. Apa maksud perubahan ciri-ciri seks sekunder? Waktu ni perempuan dia dah mula akil balik. Okey, akil balik tu maksudnya ciri seks sekunder dia dah jelas. Dia dah berlaku, kitaran haid dia dah berlaku. Jadi kat waktu tu pun akan ada pembentukan payudara dia akan lebih jelas. Okey, breast dia akan lebih jelas lah. Suara dia akan lagi feminin, akan lagi nyaring. Kulit dia akan lagi licin. Kemudian ciri-ciri wanita tu jelas ternampak sebabkan oleh kitaran haid dah berlaku. Kemudian pada usia 16 hingga ke 18 tahun, lelaki akan lagi pesat. Okey, lelaki akan lagi pesat. Jadi di sini, okey, di sini ni lelaki akan lagi pesat berbanding dengan perempuan.
Kemudian kita ada fasa dewasa nombor 4. Di sini fasa dewasa. Lelaki selalunya besar dan tinggi. Pertumbuhan dia akan mula mala dan sifar. Selalunya lelaki akan tinggi. Kemudian kita ada tua. Jadi tua ni dia adalah fasa penuaan dulu. Kemudian barulah ada fasa kematian. Jadi nombor 5 ni, nombor 5 warna apa yang sesuai ya. Nombor 5 ni dua-dua ni lah. Fasa penuaan dan fasa kematian, iaitu yang melibatkan tua. Tubuh menyusut, kecil, kulit akan jadi kering. Jadi tak adalah susah sangat, dia mudah saja sebenarnya. Ada 5 bahagian semua kita pisahkan. Kalau kamu tengok dalam buku teks pun ada 5. Bayi, kanak-kanak, remaja, dewasa, orang tua. Kemudian kita pergi kepada haiwan berangka luar. Haiwan berangka luar ni paling jelas sekali kita ada serangga. Serangga rangka luar dia kitin, membolehkan pertumbuhan dan perkembangan. Dia akan tanggar rangka luar yang keras. Jadi maksudnya kalau serangga tu dia punya pertumbuhan dah sampai maksimum, dia takkan boleh lagi bertumbuh. Maksudnya kalau berat dia dah sampai 3 kg, ini maksimum. 3 kg berat sangat kan, melampau saya 3 kg. Berat dia contohnya 50 miligram, contohlah ya. Dia dah sampai maksimum 50 miligram. Dia tak boleh nak bertambah lagi. Jadi macam mana dia nak buat? Kalau dia nak tambah lagi berat badan, dia nak bertumbuh lagi, dia kena buang kulit dia dulu. Sebab apa? Kalau dia tak buang kulit dia, dia maksimum takat 50 kg sahaja. Tapi kalau dia buang kulit dia, dia ganti kulit yang baru, jadi dia boleh lagi meningkat. Dia boleh jadi 51, 52, 53, sampailah contohnya 55. Tapi 55 tu dah maksimum. Jadi kalau dia nak membesar lagi, dia tak boleh. Dia kena buang dulu kulit tu. Sebab kulit tu dah capai maksimum sehingga 55 sahaja. Dia kena buang dulu kulit dia, ganti kulit yang baru yang boleh menampung tumbesaran dia. Okey? Jadi dia kena buang kulit dia supaya boleh berlaku pertumbuhan dan perkembangan. Dia kena tanggal dulu rangka luar yang keras. Proses ni dipanggil sebagai ekdisis. Ekdisis bahasa Melayu dia. Ekdisis ni adalah satu rangka luar baru bentuk bawah kulit rangka luar lama. Jadi tak bolehlah rangka yang baru tu duduk luar, kena duduk dalam. Supaya nanti bila dia tumbuh, dia boleh tolak yang luar tu untuk dipisahkan daripada tubuh badan serangga tu. Sebelum rangka luar baru keras, serangga tambah isi padu badan dengan sedut udara untuk kembangkan. Jadi maksudnya, sebelum rangka luar baru tu keras, serangga tu sedut udara. Bila dia sedut udara, dia akan pecahkan rangka luar tu. Jadi bila dia pecahkan rangka luar, dia akan keluarkan. Dia akan pisahlah dengan rangka luar. Jadi dia akan pecahkan rangka luar. Tak susah sangat lah. Maksudnya serangga tu dah ada rangka yang baru dekat dalam. Macam mana dia nak tanggalkan? Dia sedutlah udara. Bila dia sedut udara, rangka luar tu dah tak boleh menampung pertambahan perkembangan badan dia lagi. Jadi dia tak nak dia terpecah dengan sendiri. Sebab apa? Sebab dia dah capai maksimum dia. Sebab tu kalau kamu tengok graf ni yang dekat tepi ni, dia ada telur. Telur ni dia akan menetas jadi serangga lah. Jadi serangga ni tak nak cikgu cerita, dia ada 2 bahagian pula. Dia panggil sebagai serangga yang mengalami metamorfosis lengkap, serangga yang tak mengalami metamorfosis lengkap. Okay? Incomplete metamorphosis, complete metamorphosis, tak payahlah yang itu, nanti kamu pening kepala. Tapi nak bagi tahu serangga ni dia akan menetas, dia jadi sesuatu lah kan. Dia menetas, dia jadilah serangga dia keluar daripada dia punya telur tu. Kemudian dia akan mengalami salin kulit. Okey. Jadi dia meningkat tumbesaran dia. Meningkat tumbesaran dia kan, panjang badan dia meningkat sampai satu tahap dia dah maksimum. Jadi bila dia maksimum, dia kena salin kulit. Salin kulit tu maksudnya kulit dekat dalam tu akan terbentuk, akan tolak kulit yang kat luar tu keluar.
Kemudian dia akan sedut udara untuk dia pecahkan kulit luar tu, jadi kulit luar tu tanggal. Proses tu dipanggil sebagai ekdisis. Jadi dia akan lalui instar yang pertama, kemudian dia naik meningkat lagi, dia dah sampai maksimum. Okey, dia dah sampai maksimum, dia tak boleh lagi nak maksimum, dia kena pecahkan kulit dia luar lagi, barulah dia boleh bertambah. Kemudian dia proses, dia bersama dengan kulit yang lama dia tu. Kemudian kalau dia nak berlaku pertumbuhan, dia tak boleh lagi dah. Jadi dia terpaksa kena buang kulit dia, baru dia boleh tambah. Ini dia buang kulit dia, dia tambah. Buang kulit dia, dia tambah, barulah dia jadi dewasa. Boleh tak ni? Jadi ada banyak lah peringkat dia. Jadi tak semestinya lah. Kalau sini kamu tengok dia ada instar 1, 2, 3, 4, 5. Jadi maksudnya peringkat pramatang. Jadi serangga ni ada peringkat pramatang dia. Yang ni serangga yang menjalani incomplete metamorphosis. Okey. Incomplete metamorphosis. Apa maksud incomplete metamorphosis? Maksudnya dia tak mengalami fasa ulat. Contohnya macam rama-rama, dia ada fasa ulat. Dia duduk ulat dalam dekat daun ke, ataupun lalat buah kan, lalat duduk dekat dalam buah tu sendiri, dia ada fasa ulat. Yang ini jenis serangga yang dia tidak ada fasa ulat. Dia keluar saja, dia punya serangga tu menyerupai dewasa. Contohnya macam lipas. Lipas dia bila dia menetas daripada telur dia, lipas kecil tu dia lebih kurang sama dengan yang dewasa. Tapi masalahnya dia tak boleh lagi mengawan. Dia kena melalui dulu fasa instar ni, sehinggalah dia boleh jadi dewasa. Jadi dalam proses dia jadi dewasa tu, dia kena saling kulit, dia membesar. Okey, sehinggalah dia dewasa. Itu yang berlaku. Kita dah tengok kepada fasa pertumbuhan melibatkan manusia dan haiwan. Kita ada akhir balik ni, ciri seks sekunder jelas. Kemudian ada juga jenis satu dalam buku teks kamu ni, dia ada sebut tentang penuaan pramatang ataupun penyakit progeria. Okey, penyakit progeria, kanak-kanak kelihatan tua. Jadi memang ada lah kanak-kanak yang kelihatan tua. Kamu boleh tulis type dekat YouTube tu progeria, dia akan banyak lah ya. Cikgu tak buat video-video yang macam tu. Sekarang ni kita pergi kepada sendi. Jadi sendi, tempat pertemuan antara dua atau lebih tulang atau rawan dengan tulang. Jadi maksudnya antara dua tulang tu, di tengah-tengah tu ada sendi. Kamu tengok dekat jari jemari kamu, dekat situ ada banyak sendi lah. Sebab ada satu tulang dengan satu tulang lain kan, dia ada sendi. Lepas tu dekat leher kamu kan, ada antara tengkorak dengan leher, dengan tulang leher. Jadi ada sendi di situ. Kemudian di bahu kamu ada sendi di situ. Jadi dia pertemuan antara dua atau lebih tulang. Kebanyakan sendi benarkan tulang bergerak secara relatif antara satu sama lain. Kamu boleh gerak tangan kamu tak? Boleh gerak kaki kamu tak? Leher boleh gerak tak? Jadi sendi itu yang menyebabkan, membolehkan pergerakan tu. Tapi ada juga jenis sendi yang dia tidak boleh membenarkan pergerakan. Contohnya sendi dekat tulang punggung. Dia ada satu bahagian tu, pubic symphysis nama dia, dia tak membenarkan pergerakan. Jadi dipanggil sebagai immovable joint. Kamu tak ada dah dalam buku, ada ke? Jadi tengoklah, kalau ada kita teranglah, kalau tak ada tak payah. Jadi sendi tidak bergerak, ada ni sendi tidak bergerak, immovable joint. Dia ada panggil sebagai sutur pada cranium. Jadi maksudnya dekat otak kamu ni, kepala atas ni, tengkorak ni, dia ada sendi yang tidak boleh bergerak. Dia menyantumkan antara dua permukaan tulang cranium. Jadi bila dia santum dua tulang cranium, dia tak boleh bergerak. Bergerak untuk apa kan? Tak boleh nak bergerak. Lagi satu sebabkan dia nak bergerak untuk apa? Sebab dia nak melindungi otak yang kat dalam tengkorak tu. Jadi dia tak perlu. Jadi sendi ni dia tak bergerak. Tapi dia adalah tempat pertemuan antara dua tulang cranium. Kemudian ada juga sendi bergerak sedikit. Contohnya cakra rawan pada vertebra. Jadi maksudnya di antara satu vertebra dengan satu vertebra lain, ataupun satu tulang belakang dengan satu tulang belakang, kan dia ada 33, dia boleh gerak sikit tapi tak boleh banyak sangat. Sebab apa? Sebab fungsi utama dia bergerak supaya kita boleh bengkokkan badan kita.
Jadi bila kita boleh bengkokkan badan kita, kita bolehlah tunduk, kita boleh terlentang ke apa ke kan. Jadi orang yang gimnastik tu lagi hebat lah. Dia boleh bengkok badan dia dengan sangat-sangat menakjubkan. Sebab apa? Sebab dia dah latih diri dia supaya sangat-sangat fleksibel dari kecil lagi. Untuk apa? Sendi ni atau vertebra tu supaya dia dapat menggerakkan tubuh badan lah. Jadi dia boleh bergerak sikit. Kemudian ada juga sendi yang bebas bergerak. Jadi dipanggil sebagai sendi ensel, sendi lesung. Sendi ensel ni ada sendi lutut, siku, jari tangan, kaki. Yang ini dia boleh menggerakkan pada semua arah. Kalau kamu gerakkan tangan kamu 360 darjah. Kan ada orang kalau menari tu lagi hebat lah. Kalau dia jenis dancer tu kan, pusing sana, pusing sini, tangan-tangan dia semua boleh dia pusing. Jadi semua arah boleh. Sendi lutut, siku, jari tangan, kaki. Kemudian sendi lesung. Sendi lesung dia pergerakan satu satah sahaja. Contohnya sendi bahu dan sendi punggung. Ini yang ada dalam buku teks lah. Jadi cikgu terang berdasarkan ada yang dalam buku teks. Kemudian kita tengoklah sendi itu struktur dia macam mana. Okey. Jadi kita ada tulang di sini. Kemudian di hujung tulang ni, dia ada satu struktur yang melindungi hujung tulang. Cikgu lukis warna merah ni, dilindungi hujung tulang, dipanggil sebagai rawan. Okey, rawan. Rawan ni apa? Cushion bagi sendi. Dia cushion. Cushion tu maksudnya dia bagi keselesaan kepada sendi. Cushion kan? Kita duduk sofa tu dia bagi selesa dekat punggung kita. Kalau tebal sofa tu selesa lah kot bila kita duduk kan. Jadi satu lagi dia menyerap hentakan. Jadi kalau sofa tu dia menyerap hentakan lah. Dia cushion, dia menyerap hentakan, dia akan mengurangkan kesakitan. Dan fungsi rawan ni yang paling utama, dia akan kurangkan geseran antara tulang. Jadi kalau tulang tu dia bergeser antara satu sama lain kan, bila dia geser dia bunyi macam tu. Jadi bila dia bunyi macam tu, sakit tulang tu nanti. Sebab tu kalau mak-mak kita, tok-tok kita yang dia ada masalah pada tulang kaki dia tu, rawan ni selalunya masalah, rawan ni haus. Bila rawan haus, tulang dia selalu bergeser antara satu sama lain, akan menyebabkan kesakitan apabila berjalan. Kesian kadang-kadang. Okey, jadi sekarang ni teknologi dah hebat, perubatan pun dah maju. Dia ada teknik untuk ganti rawan palsu. Yang cikgu tahulah. Cikgu pun bukan doktor, jadi tak boleh nak terang lebih. Jadi dia akan lindungi tulang daripada haus. Kemudian dia ada kapsul. Tisu bergentian akan balut sendi, pelindungan pada sendi. Dipanggil sebagai kapsul. Kemudian di dalam kapsul tu ada membran synovial. Satu lapisan yang dipanggil sebagai membran synovial. Membran synovial ni akan rembes bendalir synovial dalam rongga synovial. Jadi maksudnya dia akan rembes bendalir synovial masuk ke dalam rongga synovial. Itulah rongga di antara dua tulang. Bendalir synovial pula dia akan sebagai pelincir bagi kurangkan geseran. Jadi maksudnya bendalir synovial yang dihasilkan oleh membran synovial akan mengurangkan geseran di antara dua permukaan tulang ni. Jadi secara tak langsung dia juga akan melindungi ataupun memudahkan pergerakan manusia tu daripada satu tempat ke satu tempat lain ataupun untuk membuat sesuatu pekerjaan lah. Itu jadi kita ada sendi. Kemudian kita pergi kepada otot. Okey. Otot rangka. Otot ni ada tiga sebenarnya. Dia ada otot licin, otot rangka, otot kardiak. Otot kardiak ni dia ada pada jantung. Otot rangka dia selalunya bersambung dengan tulang. Otot licin ada pada salur darah atau sistem pencernaan. Jadi kita pergi pada otot rangka. Otot rangka terdiri daripada berkas gentian otot. Pada tu ada juga saraf dan salur darah. Apa fungsi salur darah pada otot? Untuk menghantar oksigen dan paling penting sekali glukosa, kan, gula. Sebab apa? Tanpa gula otot ni tak boleh nak mengecut dan mengendur ataupun tak boleh nak bergerak. Jadi tubuh badan kita tak boleh nak bergerak kalau tidak ada tenaga, iaitu glukosa.
bekerja secara berpasangan. Okey, maksudnya dia ada dua jenis otot, satu akan kecut, satu akan kendur. Macam dekat cacing tadi, dia bekerja secara berpasangan lah. Dia ada otot membujuk, otot melingkar. Satu akan kecut, satu akan kendur. Dia tak boleh dua-dua kecut. Kalau dua-dua kecut, dia tak akan bergerak. Jadi, otot yang bekerja secara berpasangan ni mesti bertindak secara berlawanan. Satu kecut, satu kendur. Disebut sebagai otot antagonis. Dia ada otot extensor, otot flexor. Okey. Otot extensor, bila dia kecut, dia akan lurus. Iaitu tricep. Okey, akan kecut. Otot flexor, bila dia kecut, dia akan bengkok. Okey. Jadi kita tengok tulang ni. Okey. Atas ni scapula lah, ulangan balik. Kemudian kita ada humerus dekat situ. Kita ada ulna dekat sini. Kita ada radius. Okey. Antara otot tricep ni dekat bawah lengan kita tu. Bicep ni dekat atas. Okey, yang kamu selalu angkat tangan nak tunjuk bicep kamu tebal tu kan. Kemudian tendon pula, dia akan hubungkan antara otot tricep dengan ulna. Otot bicep pula akan hubungkan otot bicep tu dengan radius. Tendon tu hubungkan otot dengan tulang. Ingat ya sekali lagi, tendon akan hubungkan otot dengan tulang. Ligamen akan hubungkan antara tulang dengan tulang. Ligamen tulang dengan tulang, tendon otot dengan tulang. Boleh tak? Jadi sekarang ni bila otot extensor mengecut, okey. Otot extensor mengecut iaitu melibatkan otot extensor ni adalah otot tricep. Bila otot tricep dia mengecut, ni mengecut, bila dia mengecut, yang ni dia mesti kendur. Yang ni mesti kendur. Bila dia mengecut sini kecut, dia akan tarik ulna ni luruskan tangan. Kan, dia akan tarik ulna ni untuk dia luruskan tangan. Dia akan tarik ke atas lah. Jadi dia kecut. Tapi kalau dia kendur, otot tricep ni kendur, sini kecut, yang ni akan kecut, dia akan tarik radius menyebabkan bengkok. Okey, jadi bengkok. Nama sebenar otot tu adalah tricep. Nama otot sebenarnya bicep, tapi dia dipanggil sebagai otot extensor, otot flexor. Tendon cikgu dah terang tadi, dia antara tulang dengan otot. Ciri dia adalah gentian kukuh, tidak kenyal, boleh lentur. Ligamen pula dia hubung tulang dengan tulang, berkas tisu penghubung. Ciri dia kuat, kenyal dan liat. Beri sokongan, kekuatan kepada sendi, memulihkan tulang bengkok di sendi. Kemudian kita ada lengan. Lengan bengkok apabila bicep kecut, tricep kendur. Cikgu dah terang tadi. Tulang radius ditarik ke atas, lengan dibengkokkan. Kalau lurus lengan, tricep kecut, bicep kendur. Tulang ulna ditarik ke bawah, lengan diluruskan. Itu yang berlaku lah. Yang ni semua daripada buku teks. Nota yang cikgu buat ni 100% cikgu ambil daripada buku teks. Cikgu tak guna buku rujukan atau buku-buku lain. Jadi kemungkinan ada yang tertinggal tu kamu kena baca lah buku teks. Dan paling penting sekali kena dengar lah cikgu kat sekolah tu ajar ya. Kemudian baru kamu tengok video ni. Ataupun kamu tengok video ni nak dapatkan dulu idea dia apa macam mana, dengar kemudian secara detail, lebih faham dengan cikgu di sekolah. Okay. Kemudian kita ada tumbuhan. Okay, kita ada tumbuhan. Tumbuhan ni pada muka surat 135. Okay, 134, 135. Dia ada sistem sokongan bagi tumbuhan darat dan akuatik. Jadi tumbuhan disokong oleh batang dan akar. Jadi darat ni ada jenis, jadi dia ada dua jenis tumbuhan lah, tumbuhan darat dan tumbuhan akuatik. Darat-darat lah atas tanah kan. Akuatik pula yang selalunya berkait dengan air. Tumbuhan darat pula ada jenis yang berkayu, tidak berkayu. Berkayu besar dan tinggi, kayu keras, kuat dan tegar. Tegar tu maksudnya susah nak dimusnahkan lah. Okay? Ataupun dia nak pastikan dalam keadaan yang dia macam tu je, tak berubah. Tisu dibina dari lignin, bahan keras dan tegar, lembut,
layu jika kurang air. Jadi dia akan lembut dan layu jika kurang air. Dia layu kan, whips. Okay. Akar pula, akar bani ada durian dan angsana. Ada jenis akar sokong, pokok ara, akar jangkang, pokok bakau. Yang ni ada dalam buku teks tu, kamu tengoklah. Dia ada akar bani, akar sokong, akar jangkang. Dia ada gambar dalam buku teks. Cikgu tak nak masukkan gambar-gambar tu dalam video ni sebab dia ada hak cipta. Jadi bila hak cipta, dia salah dari segi etika kalau kita ambil sesuatu daripada buku atau internet. Jadi 100% cikgu buat ni adalah cikgu punya lah. Kemudian tidak berkayu. Jadi tumbuhan darat yang tidak berkayu, dia ada sulur paut. Contohnya pokok timun. Ada dalam buku teks juga, kamu boleh tengok muka surat 134. Akar cengkam, kita ada orkid dan deduit dengan batang berongga. Kemudian kita pergi pada akuatik. Akuatik tidak berkayu, dia ada daya apungan air. Okay. Batang daun ada tisu erenkima. Dia ada erenkima ni apa? Dinding dia nipis. Kemudian dia ada ruang udara dalam tumbuhan. Jadi bila dia ada ruang udara, bila letak ke air, dia akan menimbul lah sebab ketumpatan dia akan rendah berbanding dengan air. Jadi dia akan menimbul. Ada juga membengkak, punyai batang yang berongga. Contohnya keladi bunting dan pokok teratai. Kemudian macam mana nak menentukan usia tumbuhan yang berkayu? Okey. Jadi ada dalam muka surat 135. Jadi dia ada dua cara teknik macam mana kita nak tentukan usia pada pokok berkayu ni. Yang pertama kita potong lah pokok tu. Bila kita potong pokok tu, kamu boleh tengok kat muka surat yang 135. Cara pertama kita potong je pokok tu. Jadi bila kita potong pokok tu, kita bilang dia punya gelung-gelung dia tu. Jadi kita bilang 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya lah. Jadi kita bilang gelang-gelang pada tumbuhan tu, kita tentukan usia dia berdasarkan gelang. Satu gelang mewakili 1 tahun. Satu gelang sama dengan 1 tahun. Tapi cara ni, cara yang bermasalah sebab kamu kena potong pokok tu, kena tebang pokok tu untuk dapatkan dia punya bahagian atas tu. Jadi tak elok lah. Apa yang nak buat, dia ada cara yang kedua. Cara yang kedua ni tidak tebang, tapi kita guna gerudi khas. Ini kamu boleh tengok dekat muka surat 136 pada buku teks kamu. Jadi dia guna gerudi khas, dia gerudi. Jadi bila dia gerudi, dia dapatlah keadaan macam ni. Jadi bilanglah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tahun. Jadi itu adalah cara dan teknik yang kedua. Alhamdulillah habis bab ni.